sidang media pada petang ini bertujuan untuk memaklumkan aspirasi KPM dan menjelaskan beberapa keprihatinan yang sering diutarakan oleh pihak-pihak berkepentingan dan juga masyarakat umum. Saya mendapati ada beberapa aspek penambahbaikan daripada proses penyampaian dan perkhidmatan pendidikan yang perlu dilaksanakan. Dan aspirasi KPM cukup jelas, oleh itu setiap perkara yang hendak kita putuskan perlu diteliti. Ya, setiap perkara yang perlu kita putuskan perlu diteliti dan dikaji secara berhemah, dan budaya ini akan terus menjadi budaya Kementerian Pendidikan. Sebelum itu, Kementerian akan meneruskan dasar-dasar sedia ada dan pada masa yang sama menambah baik proses penyampaian bagi menjamin kecekapan dan keberkesanannya. Justru itu, saya akan mengambil langkah pendekatan melalui proses konsultasi atau musyawarah dengan rakan strategik dan serta semua pihak yang berkepentingan. Saya juga akan memastikan keseluruhan ekosistem pendidikan dilaksanakan mengikut proses yang ditetapkan dan berlandaskan Akta Pendidikan 1996 serta peraturan-peraturan yang berkaitan. Saya akan mengaktifkan semula Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK ya, seperti yang termaktub di bawah Akta Pendidikan 1996, mengaktifkan semula Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Dengan adanya majlis ini, kita akan harap ia akan menyumbang kepada pandangan, kerangka, idea yang boleh membawa Kementerian Pendidikan dalam rangka dan menambah baik hala tuju pendidikan negara. Dan pasukan ini, majlis penasihat ini akan bertanggungjawab untuk juga memikirkan kesinambungan pelan pendidikan Malaysia yang akan berakhir pada 2025. Adalah menjadi hasrat saya untuk melihat murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara, negara sejahtera, dan ini akan menjadi keutamaan Kementerian Pendidikan. Oleh itu, KPM juga akan bekerjasama dengan semua pihak, ya, seperti Persatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia (MUTP), Majlis Pengetua Sekolah Malaysia (MPSM), Persatuan Guru Besar Malaysia (PGBM), pelibatan ibu bapa komuniti dan swasta (PIBKS), serta pihak berkepentingan lain untuk mendapatkan pandangan serta input bagi memastikan hasrat ini tercapai. Tuan-tuan dan puan, ketika ini ekonomi negara sedang menghadapi cabaran yang kita semua sedang lalui bersama, juga kos sara hidup yang tinggi. Warga pendidikan juga tidak terkecuali merasai impaknya. Justru itu, kementerian juga akan memastikan segala inisiatif yang disediakan akan dikekalkan serta ditambah baik mengikut keperluan. Jadi untuk itu, Kementerian Pendidikan akan memberikan tumpuan kepada 7 teras utama. Ya? 7 teras utama. Yang pertama, menjadikan komunikasi antara kementerian dan sekolah lebih cekap dan telus. Yang kedua, memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan juga integriti. Yang ketiga adalah memberi perhatian kepada isu kemiskinan multidimensi murid, khususnya daripada keluarga B40. Keempat, memberi perhatian kepada isu keciciran pendidikan, ini yang kita sebut sebagai the lost generation, serta masalah literasi dan numerasi supaya kesenjangan pendidikan yang wujud dapat dirapatkan. Kelima, memberi fokus kepada kebajikan guru. Keenam, ini juga penting, memberikan tumpuan kepada usaha-usaha untuk mengubah suai dan menaik taraf sekolah-sekolah yang mempunyai bangunan daif, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Dan ketujuh, meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah